Assalamualaikum, Bapak Hafiz Ali. Salam cikgu. Oh, Alhamdulillah. Presiden Majlis beliau Negeri Pulau Pinang join pada malam ni. Allah Akbar, jaga macam tu cikgu. Lepas ni giliran Hafiz Ali pula dah. Saya bagi kawan-kawan dulu. Saya kontak apa Zul Azhari, dia tak jawab lagi. Itu dah. Apa, nanti saya kontak dia insyaAllah. Minta lah dia turun. Betul, boleh. Kita nak try apa Ustaz Don sekali lagi. Ustaz Don, tapi Ustaz Don nombor telefon kita tak dapat, kita tak ada. Melalui Sofian Mokhtar lah. Betul. Sofian Mokhtar tak jawab pun. Baik. Cikgu try Maria, cikgu Maria. Maria pun boleh juga. Tapi apa, selalunya Sofian Mokhtar lah. Hari tu yang kali pertama dulu Ustaz Don dah biasa dah. Melalui Sofian Mokhtar lah. Tapi tak respon pun saya punya tu. Saya tanya bila Ustaz Don ada free sekali lagi kalau boleh. Tahun 2022 ni. Tapi tak respon. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belas lebih 30.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya juga kita semua diberikan kesihatan yang baik sehingga kita mampu lagi untuk sama-sama terus istiqamah mengikuti program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-179. Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang saya maklumkan malam kemarin, tetamu ataupun khalifah atau guru kita pada malam ni sudah pun ada bersama kita dalam 20 minit ni, insyaAllah. Jadi saya mengalung-alungkan kehadiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Azli Johari dan juga tuan-tuan dan puan yang menyertai program pada malam ini, insyaAllah. Jadi rasanya kita dah ada bersama, jadi marilah sama-sama kita terus mulakan majlis kita pada malam ni dengan sama-sama kita buka sekali lagi dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan malam kemarin, itu tetamu kita iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Azli bin Johari sudah pun ada bersama-sama kita. Jadi kita mengalung-alungkan kehadiran dan kesudian Ustaz untuk bersama-sama kita pada malam ni untuk menjadi khalifah dan juga guru kita pada malam ni. Jadi insya-Allah pada malam ni seperti malam-malam biasa kita melaksanakan program ni, di mana kerana Al-Fadil Muhammad Azli Johari kali pertama dalam program kita, sudahlah saya memaklumkan bahawa tujuan kita mengadakan program ni yang pertama adalah supaya kita dapat membaca Al-Quran setiap hari 2 muka surat secara berjamaah di atas talian ni, iaitu mengikut macam mana yang dibaca oleh Ustaz. Jadi apa yang kita laksanakan, setiap hari kita baca 2 muka surat Al-Quran daripada 13 Ogos yang lepas, itu siri pertama, sampailah ke malam ni itu siri yang ke-179. Kita bacakan 2 muka surat Al-Quran secara tartil, di mana kita menggunakan kaedah seperti mana kita baca Yasin, surah Yasin. Jadi ada khalifah, Ustaz akan jadi khalifah, Ustaz akan mempendengarkan bacaan dan kita akan ikut sama, kita akan dengar dan kita akan ikut sama bacaan di rumah, insya-Allah. Jadi kita akan dengar seorang saja yang akan baca Quran, iaitu Ustaz, dan kita akan ikut sendiri di rumah kerana kita tak boleh pasang onkan mikrofon banyak-banyak lebih daripada satu kerana dia akan berlaku gangguan di sini, insya-Allah. Itu adalah tujuan kita pertama, untuk sama-sama baca Al-Quran secara berjemaah, secara tertib mengikut bacaan Ustaz setiap malam 2 muka surat. Walaupun kita percaya tuan-tuan dan puan ada baca Al-Quran lebih pada itu 1 juzuk, 2 juzuk dan sebagainya, tetapi pada setiap malam dalam program ni kita baca mengikut bersama-sama dengan bacaan Ustaz, insya-Allah. Seterusnya tujuan kita yang berikutnya adalah untuk supaya setiap malam kita dapat pengisian ilmu, iaitu selepas Isya ni sepatutnya kita dah bersedia untuk rehat, untuk tidur dan sebagainya, tapi sebelum kita tidur eloklah kita ada mendengar sedikit tazkirah daripada Ustaz kita, insya-Allah, sebagai panduan untuk bimbingan ataupun untuk nasihat agama kepada kita sebelum kita melelapkan mata, insya-Allah. Kerana program kita laksanakan selepas waktu Isya, insya-Allah. Kemudian secara tak langsung melalui program ini juga kita dapat kenal ramai ustaz-ustaz, sama ada ustaz yang baru ataupun ustaz yang lama, ahli profesional, pensyarah, peguam dan sebagainya.
yang sudi menjadi khalifah kita, jadi kita akan dapat berkenalan dengan lebih ramai tenaga pengajar yang membimbing kita, insyaAllah. Itu adalah lebih kurang program yang kita laksanakan setiap malam ni. InsyaAllah kita bertujuan untuk teruskan program ni sehingga khatam Al-Quran. Jadi itu khatam Al-Quran, kita perlukan 302 siri, iaitu lebih daripada 10 bulan untuk laksanakan program untuk selesai. Sekarang ni baru 179. Jadi ada lagi 100, lebih kurang 123 siri lagi untuk kita khatam Al-Quran, insya-Allah. Jadi pada malam ni kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah kita akan terus lagi baca Al-Quran. Kali ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hazli Johari juga, iaitu merupakan bekas anak murid kami di SMKA Nibun Tebal. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan surah Al-Quran kita, surah penutup pada surah An-Nur ayat 62 sampai 64. Kemudian kita akan buka pula surah yang baru, surah yang ke-25, surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 1 sampai 11, insya-Allah. Jadi kedua-dua surah ni kita boleh baca di mushaf Al-Quran kita, muka surat 359 dan juga 360. Jadi tuan-tuan boleh buka muka surat 359 dan 360, insya-Allah. Bagi tuan-tuan yang berada di luar, tak berada di rumah ataupun tidak memegang Al-Quran, bolehlah tengok pada skrin, insya-Allah saya akan tayangkan ayat-ayat berkenan untuk kita baca bersama. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia dengan Al-Quran, kalau Ustaz pun dah bersedia, saya rasa eloklah kita mulakan sekarang. Jadi saya dengan tidak melengahkan masa lagi, menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazli Johari untuk meneruskan program siri yang ke-179 kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hazli, tak on mikrofon lagi, tak. Kami tak dengar. Dengar tak Ustaz Hazli? Dengar tak? Kami tak dengar ni. Tak on mikrofon. Okey, dengar cikgu. Baru dengar. Dengar tak? Baru dengar, alhamdulillah dengar jelas. Okey. Dah dengar. Dengar tak suara saya? Cikgu? Dengar tak suara saya? Okey, baik. Dengar. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Baik. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi surau Taman Jawijaya Ustaz Muhammad Aziz bin Abdullah yang merupakan mantan pengetua SMKA Syekh Abdullah Fahim di Montebai. Dulu pernahlah kami duduk di bawah seliaan beliau. Kemudian Imam Surau Taman Jawijaya iaitu Ustaz Khairul Anwar bin Syahidan dan isteri beliau, mereka berdua merupakan guru kami di SMKA di Montebai. Beliau itu Dr. Siti Aisyah. Saudara Dr. Siti Aisyah, panjang sungguh title gelar ni. Itu Syari yang merupakan pensyarah di Institut Perguruan. Dan juga tidak saya lupakan kepada guru kami iaitu Ibu Abdul Rahim bin Effendi
yang merupakan mantan pengetua SMK Tun Syed Syekh Barabah Sungai Bakak, sekarang merupakan AJK Biro Pendidikan Surau Taman Jawijaya, pada menyebut saya untuk menyampaikan kuliah tadabbur Quran dan tazkirah, sedikit tazkirah pada malam ini. InsyaAllah kita akan memulakan bacaan kita pada malam ini. Daripada surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. InsyaAllah kita akan terus pada bacaan suratul Furqan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, baru sebentar tadi pada malam ni kita dah dapat sama-sama membaca dua lagi muka surah Al-Quran di mana kita telah membaca penutup pada surah An-Nur sebentar tadi, dan juga kita juga membaca 11 ayat yang pertama daripada surah Al-Furqan. InsyaAllah saya akan baca terjemahan pada apa yang kita baca tadi, iaitu ayat 62 sampai 64 surah An-Nur dan juga ayat pertama hingga ayat 11 bagi surah Al-Furqan. Jadi insyaAllah supaya kita dapat sama-sama sedikit memahami apa yang difirmankan oleh Allah untuk kita pada ayat-ayat yang berkenaan. Jadi sementara itu kita bolehlah Ustaz Ustaz Muhammad Azli Johari bersedia ataupun mengambil nafas untuk bersedia untuk slot tazkirah selepas ni, insyaAllah. Jadi saya akan bacakan sekarang terjemahan kepada ayat yang kita baca sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Apabila mereka berada bersama-sama dengan baginda Muhammad dalam sesuatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu kerana suatu keperluan, berilah izin kepada sesiapa yang engkau kendaki di antara mereka, dan mohonlah keampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sesungguhnya mengetahui orang-orang yang keluar secara curi-curi di antara kamu dengan berlindung daripada kawan-kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya itu takut akan mendapat ujian atau ditimpa azab yang pedih. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan dia mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Furqan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hamba-Nya Muhammad agar baginda menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Namun mereka menjadikan perkara lain sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sebagai Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal yang dijadikan Tuhan-Tuhan itu tidak mampu mencipta apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tiada kuasa untuk menolak bahkan terhadap dirinya, dan tidak dapat pula mendatangkan manfaat serta tidak mempunyai kuasa untuk mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Dan orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim dan berdusta besar. Dan mereka berkata ini hanya dongeng-dongeng orang-orang dahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad itu makan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama baginda? Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan dan kebun-kebun yang dapat dimakan daripada hasilnya?
Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah seorang lelaki yang terkena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan tentangmu. Sesungguhnya sesatlah mereka. Mereka tidak ada jalan untuk menentang kerasulanmu. Maha suci Allah yang jika dia kendaki, nescaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. Tetapi mereka mendustakan hari kiamat. Oleh itu, kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Sadaqallahul azim. Jadi benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, kita dah sama-sama dapat mendengar terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi, insya-Allah. Semoga dapatlah kita memahami sikit sebanyak apa yang terkandung dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Seterusnya kita masuk ke slot pultian, iaitu kuliah jam 10 kita. Dengan ini saya mempersilakan sekali lagi Ustaz Akhwani Ustaz Muhammad Azli bin Johari untuk meneruskan sesi pultian kita. Silakan Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Jazakallah khairan jazak. Terima kasih kepada guru yang kami kasih, Cikgu Abdul Rahim, yang telah memberikan peluang kepada saya pada malam ini untuk menyampaikan kuliah tadabbur Al-Quran dan sedikit tazkirah ringkas bagi pihak surau Taman Jawijaya. Saya kira di surau Taman Jawijaya ni kebanyakan orang-orang yang hebat-hebat belaka. Kita tengok para pengkuliah, senarai list nama para pengkuliah pun ada di kalangan profesor pun ada, doktor pun ada. Dan dengan guru-guru saya yang saya cukup sekian lah, antaranya mantan pengetua Ustaz Muhammad Aziz dan Ustaz Khairul Anwar dan isteri beliau adalah Dr. Siti Aisyah. Tak lupa juga kepada Cikgu Rahim bin Afandi. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan menyampaikan sedikit tazkirah ringkas berdasarkan sedikit ilmu yang saya ada. Bila Cikgu Rahim jemput melalui WhatsApp, dia tanya saya, boleh tak saya sampaikan sedikit ilmu, sebagai ilmu dan suara. Saya kata ilmu saya tak ada. Kalau bagi suara pun suara tak sedap, dia kata. Suara saya bukan sedap. Dekat baca Quran tu nak berlagu-lagu macam mensyuri semua tu tak ada lah. Kan? Tapi saya kata suara tak apa sedap lah. Kan? Baik. Jadi dalam satu hadis dari seorang sahabat Nabi, Abi Musa al-Ash'ari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلم مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang sahabat Nabi sebut? Jadi Abu Musa al-Ash'ari sebut, satu hari Nabi sebut apa? Masalul mu'minun alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin, al-mu'min itu yang membaca Al-Quran, alladhi yaqra'ul Qur'an kamathal utrujah, seperti buah utrujah yang
rihuha tayyibun, bau dia tu harum. Wa ta'muha tayyibun, dan rasa dia tu sedap. Nabi sebut orang mukmin ni, mukmin yang macam mana? Mukmin yang baca Quran. Mukmin ni ramai. Mukmin ni banyak. Tu mukmin lagi 10.30 kawan kita ajak di kedai. Pergi mana? Mukmin maju. Tu nasi kendak lah. Mukmin ni banyak. Tapi yang sebut sini mukmin. Mukmin mana? Mukmin yang baca Quran. Mukmin yang macam mana? Mukmin yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sebut dalam hadis ni adalah mukmin yang membaca Al-Quran. Allazi yaqra'ul Quran. Nabi sebut perumpamaan macam mana? Mukmin yang baca Quran ni, perumpamaan dia macam buah utrujah. Kalau sudah sejak Aisyah, mungkin dia tahu kot buah utrujah ni dia macam lemon, macam lemon, macam buah limau. Buah lemon, tapi dia utrujah ni dia macam lemon tapi dia redot-redot. Dia buah dia redot-redot. Warna kuning-kuning, redot-redot. Macam mana bau dia rihuha tayyibun, bau dia tu bau harum lah. Rasa dia wa ta'muha tayyibun, rasa dia enak. Orang perempuan yang rajin masak, mungkin dia biasa bilik kot buat utrujah ni. Macam lemon, dia redot-redot sikit. Dia redot-redot. Mungkin sudah sejak Aisyah mungkin dia tahu buah ni. Nak sebut pun tak tahu, tapi ada di Malaysia ada. Saya ingat buah ni. Dia macam lemon. Dia bukan buah kasturi, bukan limau kasturi. Buah kasturi dia redot-redot juga. Tapi ni utrujah. Dia macam lemon. Nabi sebut, Nabi umpamakan orang mukmin yang baca Quran ni macam buah utrujah. Macam buah utrujah yang mana rihuha tayyibun, bau dia harum. Wa ta'muha tayyibun, rasa dia enak. Nabi tak sebut pun kata orang mukmin baca Quran ni dia macam buah durian. Tahu buah durian? Nabi tak sebut macam buah durian. Buah durian sedap. Tapi kena isi kulit dia di luar sakit. Tapi buah utrujah ni Nabi umpamakan elok dah. Kalau dalam istilah bahasa Arab disebut kaedah tashbih. Masalul mu'minin alladhi yaqra'ul Quran. Dia jadi perumpamaan tashbih. Ada musyabbah bih, ada wajh syabah, ada tu tashbih. Elok dah Nabi letak perumpamaan untuk orang mukmin yang baca Quran macam buah utrujah yang mana bau dia tu harum dan rasa dia enak. Rasa dia sedap. Kemudian yang kedua Nabi sebut wa masalul mu'minin alladhi la yaqra'ul Quran. Orang mukmin yang Nabi sebut yang tak baca Quran pula, ni golongan kedua. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, la yaqra'ul Quran. Jama salil tamrati, seperti buah apa? Buah kurma, tamar. La riha laha, tak bau apa pun buah tu. Wa ta'muha hulwun, tapi rasa dia manis. Sedap rasa dia. Tadi yang pertama Nabi sebut orang mukmin baca Quran ni macam buah utrujah. Bau dia harum. Rasa dia sedap. Yang kedua Nabi sebut orang mukmin yang la yaqra'u Quran. Bukan lam lah. La yaqra'u, kalau kaedah bahasa Arab, la yaqra'u Quran, la ni dibaca juga. Kalau lam tak baca langsung. Kalau lan lagi tak baca langsung lah. Kalau la baca juga, tapi jarang-jarang. Baca ada la ni, la yaqra'u, baca. Tapi sat baca, sat tak baca. Macam mana? Nabi umpamakan macam buah kurma, buah tamar. La riha laha. Dia tak berbau. Ambil buah kurma tu cuba bau. Tak bau kan? Kalau buah durian kita letak kat depok, bau ambil ke depan. Kurma kita ambil, letak kat hidung, bau kot. Letak depan sikit, tak bau. Kalau ta'muha hulun, rasa dia manis. Kurma ni rasa dia manis lah. Mukmin yang kedua ni orang mukmin yang dia la yaqra'u Quran, dia tak baca Quran, bukan tak baca langsung, baca tapi jarang-jarang. Ni nak dekat puasa ni. Dekat puasa ni apa, kita nak puasa apa 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kita
Ada orang dia baca Quran ketika 1 Ramadan sahaja. 1 Ramadan masuk satu kata umum kata puasa esok tu, dia start buka gabung Quran dia. Dia gabung dia hembus Quran dia tu. Dia boleh keluar habis debu-debu hak yang setahun dia tinggal lama tu. Dia start baca 1 Ramadan 1 juzuk. Cukup 30 Ramadan 30 juzuk. Habis 30 Ramadan tu malam tu kita raya dia tutup Quran. Dia tutup Quran. Bila nak baca pula? Nak baca pula tu. Tahun depan pula 1 Ramadan. Ada orang macam tu. Quran hanya baca pada bulan puasa saja. Bila cukup bulan puasa dia pergi gabung Quran dia. Penuh dengan budak-budak. Lah. Budak apa? Budak debu tu lah. Berbersin bila baca Quran. Baca tak Quran, dia tak baca. Bukan tak baca langsung. Jarang baca. Ni golongan kedua. Nabi umpamakan macam apa? Macam buah kurma. Tak ada bau. Tapi rasa manis, sedap. Buah kurma. Golongan ketiga Nabi sebut wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran masalur raihanah. Nabi sebut perumpamaan orang munafik yang baca Quran, allazi yaqra'ul Quran, yang baca Quran, masalur raihanah, seperti pokok kemangi. Dan abang tak tahu pokok kemangi ni. Pokok kemangi. Rihuha tayyibun. Bau dia sedap, bau dia harum pokok kemangi ni. Ta'muha murun, tapi rasa dia pahit. Pokok kemangi ni bau dia sedap, tapi rasa dia pahit. Ni golongan ketiga yang disebut, iaitu orang munafik yang baca Quran. Dia baca Quran, kita dengar sedap dia baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia baca sedap. Tapi Nabi umpamakan orang munafik ni macam pokok kemangi, raihanah. Bau dia sedap, rasa pahit, rasa dia pahit. Ni orang munafik yang baca Quran. Orang munafik yang baca Quran Nabi umpamakan macam pokok kemangi, bau dia harum, sedap, rasa dia pahit. Golongan keempat pula Nabi sebut, golongan terakhir yang baca Quran, iaitu masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran. Orang munafik, perumpamaan orang munafik yang la yaqra'ul Quran, yang tidak membaca Al-Quran. Jadi orang munafik baca Quran macam pokok raihanah, pokok kemangi, bau wangi, dia rasa dia pahit. Yang keempat ni Nabi sebut masalul munafiqil ladzi, orang munafik la yaqra'ul Quran, yang tidak membaca Al-Quran. Macam apa? Ya masalil hanzalati, seperti hanzalah. Apa dia hanzalah? Hanzalah ni buah timun pahit, tak kecil tu. Buah timun pahit ni, kecil tu saya ingat. Dia warna hijau, dia kecil je. Lama-lama nanti dia akan jadi warna merah, nak oranye sikit. Kalau perasan dia suka tumbuh meliak. Kalau tuan-tuan perasan semualah. Bapak semua perasan, mak ayah semua perasan, makcik perasan. Kalau dia duduk dekat pagar-pagar, saya besar tengok dekat pagar-pagar, apa nama pagar-pagar di luar kawasan kerajaan, kawasan bangunan kerajaan, kadang-kadang di apa nama rumah kedai terbiak, dia akan melilit-lilit. Dia timun pahit, dia kecil saja timun tu. Bila lama-lama sikit dia akan keluar berubah, dia berubah color, jadi dari hijau tu dia berubah jadi warna merah, warna oranye. Saya ingat timun tu. Nabi kata orang munafik yang tak baca Quran, munafik ni macam hanzalah, macam timun pahit. Macam mana timun pahit ni? Laisa laha rihun, dia tidak berbau. Wa ta'amuha murrun, sedangkan rasa dia pahit, dah tak bau, rasa dia pahit. Ini perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Nabi sebut apa? Macam hanzalah, timun pahit. Laisa laha rihun, dia tidak berbau. Wa ta'muha murrun, rasa dia rasa apa? Rasa pahit.
Ini insyaAllah ingat ada mak ayah yang tahu kot. Semua tuan-tuan perempuan semua tahu kot buah timun pahit ni. Dia dah suka melilit dekat dia akan tumbuh meliak dan dia akan naik kat setiap pagak-pagak. Saya ingat. Jadi bila kita tengok hadis ni, Nabi sebut 4 golongan. Sebenarnya 4 golongan yang Nabi sebut. 4 golongan yang baca Quran. Yang pertama, orang mukmin baca Quran macam mana? Macam buah utrujah, bau dia harum, rasa sedap. Yang kedua, orang mukmin juga, tapi dia baca Quran jarang-jarang. Jarang lah. Boleh puasa ni baca kot. Macam apa? Makan macam buah kurma. Bau tak ada. Tapi buah kurma ni rasa sedap. Rasa dia sedap. Yang ketiga, golongan ketiga yang disebut. Macam orang munafik. Munafik ni macam mana? Munafik baca Quran. Baca Quran, dia baca Quran macam mana sedap. Macam pokok kemangi. Raihanah. Tapi bau dia tu bau wangi. Rasa dia tu rasa pahit. Ni golongan munafik yang baca Quran. Yang keempat Nabi sebut orang munafik yang baca yang tidak membaca Al-Quran. Orang munafik tidak membaca Al-Quran, dia macam pokok apa? Macam buah timun pahit. Bau pun tak, rasa pun tak rasa. Baik, itu adalah perumpamaan 4 golongan yang Nabi sebut. Golongan yang membaca Al-Quran. Itu juga dalam orang munafik ni. Itu juga disebut dalam surah An-Nur yang kita baca tadi dalam ayat 62. Nabi sebut juga golongan munafik. Tentang golongan munafik dalam surah An-Nur. Ayat 62 tadi kita baca tadi. Berkenaan dengan Nabi kata masuk dalam satu majlis yang ada Nabi, kita kena minta izin. Kalau kita tengok ayat surah 62, macam mana yang Cikgu Rahim kita baca tadi, Nabi kata minta izin pada Nabi. Nak bangun pun keluar minta izin, nak masuk pun kena minta izin. Nabi nak sebut dalam ayat 62 surah An-Nur tu, Nabi nak tempelak, nak poli orang munafik. Sebab orang munafik ni, dia masuk majlis Nabi, dia masuk pun tak minta izin, dia keluar pun tak minta izin. Jadi macam kita, tapi nak kata lah ni kat orang munafik tak boleh. Nak tuduh orang munafik ni hanya boleh kita kata tuduhan terhadap orang tu, label munafik tak munafik hanya ada pada Nabi saja. Nabi saja boleh tuduh. Sebab Nabi boleh nampak orang tu munafik tak munafik. Kita cuma boleh kenal dengan cara tanda, tapi nak cak hang munafik, hang kafir, hang munafik tak boleh. Tuduhan munafik itu hanya ada pada Nabi saja. Nabi dia boleh tengok apa yang ada surat pada diri seseorang itu. Itu ayat 62 juga nak tempelak, nak poli orang munafik. Poli orang munafik, mereka masuk dalam majlis Nabi, mereka tak minta izin. Keluar pun tak minta izin. Sebab tu ada dalam ayat 62 surah An-Nur menceritakan tentang adab masuk majlis minta izin, keluar pun minta izin. Masuk majlis bagi salam, keluar pun bagi salam. Nabi. Ada satu ayat tu Nabi sebut, ayat surah 62 tu, ayat 62 surah An-Nur tu Nabi sebut. Ada satu peristiwa Sayyidina Umar minta izin pada Nabi. Tapi mana? Nak keluar. Keluar atas urusan apa? Urusan hal penting, betul-betul penting. Apa Nabi kata dekat Sayyidina Umar? Dia kata kat Sayyidina Umar, tak apalah Umar, keluarlah. Hang tak apa. Sebab hang bukan orang munafik. Jadi apa nak abang kat situ? Nak beritahu kata, waktu Nabi kata macam tu, Nabi kata derah-derah, tak apa Umar. Hang bukan orang munafik. Orang munafik yang duduk keliling tu, mereka terasa. Orang munafik ni kalau kita tengok mereka, kita sebut tanda-tanda munafik, maka terasa. Sampai tahap tu sekali, Allah tempelak orang munafik. Dan munafik ni bila di neraka kelak, mereka duduk di tempat yang seburuk-buruk tempat di neraka. Jadi na'udzubillah, kita minta akhir sekali, kita minta lah kita semua ni Allah Ta'ala jauhkan daripada sifat-sifat nifak, sifat-sifat munafik. Takut amalan kita rasa bagus dah, tiba-tiba di padang mahsyar esok kelak Allah Ta'ala kata kamu ni munafik, masuk dalam neraka, kacau kita. Kita rasa semua dalam hidup kita ni kita buat bagus dah amalan. Tiba di padang mahsyar Tuhan sebut kata kamu ni golongan munafik. Di padang mahsyar kelak masuklah kamu ke dalam neraka. Jenuh kita tuan-tuan. Jadi saya akhiri tazkirah saya pada malam ini, saya nak sebut bahawa kita buatlah sebagai seorang mukmin, kita buatlah
amalan kalau tak boleh buat amalan yang teruk-teruk macam tok-tok wali, macam para awliya buat zikir 1000 kali, 2000 kali, kita buatlah amalan-amalan yang kita rasa kita boleh buat. Kita rasa mudah untuk kita buat. Contoh, Habib Umar, seorang ulama pada zaman Habib Umar, dia kata apa? Orang perempuan ni, kalau suami dia semayang mangkit qiyamul lail, berpuasa dengan begitu banyak pada bulan Rajab, berpuasa sunat Isnin Khamis, tapi orang perempuan ni, isteri ni, dia tak buat macam suami dia. Tetap Tuhan bagi ganjaran macam orang yang buat. Sebab apa? Sebab sibuk dia dengan rumah tangga, sibuk dia jaga anak. Itu Tuhan bagi ganjaran pada orang perempuan. Itu juga kita nak buat amalan mudah-mudahan senang je. Kita buat amalan apa? Contohnya, jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa orang semua bagi salam. Tengok orang jugalah. Tengok orang juga. Jumpa orang gila bagi salam. Kecau kita kan. Bagi salam. Okay. Sebaik-baik kita cari amalan yang mana benda tu kita tak tahu pada masyarakat, kita masuk syurga dengan sebab kita buat amalan yang mudah-mudah ni. Dan kita cari hak payah. Hak mudah-mudah ni banyak. Contohnya kita beli makanan kucing tak dalam kereta. Bukan suruh saya belah. Ada orang tak belah kucing, saya tahu. Takut saya pergi beli dengan jiran. Kita beli dengan jiran kacau juga kan. Beli makanan kucing letak dalam kereta. Nampak kucing lepak, kita bagi makan kucing. Atau beli makanan burung, kita bagi burung pati makan. Itu juga adalah amalan-amalan kita yang kita tak tahu mungkin benda tu boleh bawa kita ke syurga. Dengan sebab kita masuk syurga tu dengan redha Allah Ta'ala lah. Jadi masyarakat kita buatlah amalan-amalan yang mana benda amalan tu amalan yang ringan, kita kata ringan lah. Bukan ringan, kita kata ringan lah. Yang mudah untuk kita buat. Jangan kita pergi cari hak yang kita tak mampu, buatlah amalan yang kita mampu. Lepas tu Nabi bila kata sahabat tanya, bila sahabat yang berbeza-beza tanya apa yang patut aku buat, Nabi sebut kawan ni buat macam ni. Yang kawan ni pula apa yang patut aku buat, Nabi sebut kawan ni buat macam ni. Jadi semua amalan yang Nabi sebut pada setiap sahabat tu tidak sama. Bergantung pada keadaan sahabat tu. Sahabat tu dia mampu, Nabi sebutlah suruh buat amalan macam ni. Sahabat tu dia mampu macam ni, Nabi sebutlah kamu buat amalan macam ni. Jadi yang saya ingat nak pukul berapa ni? Dah lewat saya ingat, dah masuk ke 10.30 dah. Ada yang dia gabus sebentar mengentuk dah tu. Esok nak kerja lagi. Esok ada yang nak kerja. Ada yang esok kalut nak rakit baru pagi nak pergi kerja. Yang ada yang pergi kerja jauh semua. Ada yang kena meeting mesyuarat semua lah. Jadi saya ingat tak perlu saya panjang-panjangkan tazkirah saya pada malam ni. Tadi saya minta maaf lah sungguh-sungguh pada Cikgu Rahim, guru saya lah, pada Ustaz Muhammad Aziz, Ustaz Khairul Anwar, Ustaz Aisyah, semua guru-guru saya. Beritahu saya tidak ada ilmu, tapi mereka panggil jemput saya juga. Bukan sedap pun saya bercakap malam ni, sebab saya dah lama dah tak pergi tazkirah. Tiba-tiba kena panggil bagi tazkirah pada malam ini. Jadi saya sebut betul-betul yang mana yang baik itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, maklum semua boleh ambil manfaat lah. Apa yang baik yang saya sebut ni, dan yang buruk tu saya minta ampun. Saya minta ampun lah kalau ada salah saya sebut mengejak ni. Sekiranya malam ni tolong PM WhatsApp saya, jangan viralkan pula. Sebab sekarang ni zaman viral dan zaman dedahkan aib orang. Tak baik benda tu. Baik. Jadi saya serah semula majlis saya ni kepada guru yang saya kasihi, Cikgu Abdul Rahim. Jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli bin Johari yang pertama sekali sudi terima undangan kami untuk jadi khalifah kita pada malam ni. Dan seterusnya tadi sama-sama Ustaz telah mendengarkan bacaan ayat Al-Quran daripada surah An-Nur dan juga Al-Furqan, dan kita dapat ikut sama-sama membaca dua lagi muka surah Al-Quran pada malam ni. Dan juga sebentar tadi kita juga dapat mendengarkan tazkirah daripada Ustaz yang disampaikan dengan bersahaja, dengan tenang, kuasa, dengan cara yang menarik untuk kita fahami apa yang terkandung dalam hadis yang dibacakan tadi. Di mana perumpamaan yang Rasulullah SAW buat terhadap kita, orang-orang yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran
orang mukmin yang jarang-jarang membaca Al-Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran, dan orang munafik yang tak membaca Al-Quran, yang dengan perumpamaan buah-buah, buah apa lagi, buah kurma, buah kemangi, lepas tu buah buah apa, buah hanzalah, Buah timun pait. Timun pait tu dalam Arab disebut apa? Dia Dalam Arab disebut apa tadi? Dalam hadis tu? Hanzalah juga. Hanzalah. Okey. Hanzalah. Hanzalah. Buah timun pait. Hanzalah juga Hanzalah. Buah timun pait yang disebutkan sebagai orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Timun betik orang makan belum besar tu. Timun betik sedap. Ni buah timun liak ni yang tumbuh dekat pagar Ustaz cerita tadi, memang saya bisa tengok, saya boleh bayangkan tu. Saya pun tak pasal kata buah tu yang dimasukkan sebelum ni. Buah kemangi pun baru dengar, saya biasa ada dengar pokok apa kemangi ni, pokok macam pokok melata, bukan pokok rendah ya, pokok renek. Dia ada bunga dia tu apa pokok kemangi, bunga dia wangi tapi rasa dia pahit. Dia ada bau, ada aroma bau pokok kemangi ni. Tapi kalau timun tu yang Ustaz kata timun liang tadi, bau pun tak ada, rasa pahit. Nampak cantik jugalah. Nampak kalau dari segi warna tukar daripada warna hijau menjadi warna merah tu, kira orang suka ni warna hijau dan merah ni orang suka. Tapi rasa pahit kemin. Okey, kadang tentunya Ustaz juga mengaitkan dengan ayat yang dibaca tadi pada dalam ayat 63 mengenai sifat munafik yang menghadiri majlis Rasulullah, mereka masuk ke dalam majlis Rasulullah tanpa minta izin dan juga keluar pun tanpa minta izin. Kalau kita ingat malam sebelum ni ayat surah An-Nur juga ada di ajar Allah menerangkan kepada kita bahawa adab kita untuk hablum minan nas ni sesama kita, sama ada dalam keluarga sendiri, anak-anak yang berbalik nak masuk ke bilik ibu bapa ataupun datuk dan sebagainya pun nak kena minta izin dalam 4 waktu yang telah ditetapkan, kena minta izin. Tapi anak yang dah balik, dah dewasa, sentiasa kena minta izin kalau nak masuk ke bilik ibu bapa, kerana 4 waktu yang disebut betul adalah aurat. Waktu aurat yang kita biasanya ibu bapa pada masa tu kurang menjaga aurat dia atau buka aurat dia, jadi tak sesuai untuk masuk, jadi kena masuk infeksi. Jadi sedangkan untuk budak pelajar, anak-anak yang belum balik dan juga terhadap ibu bapa dia dengan anak-anak yang dah balik terhadap ibu bapa dia pun kena minta izin. Malah dalam majlis ilmu yang Rasulullah ada bersama, jadi malah kita perlu minta izin untuk masuk. Itu juga kalau kita pergi dalam majlis kita sekarang, kita boleh aplikasikan dia dalam kehidupan kita sekarang. Sama ada di sekolah kita nak masuk, anak-anak murid nak masuk, tak jumpa cikgu, dan bilik guru ke, nak masuk kelas, lewat masuk kelas ke, masuk jumpa, bukan masuk ke pintu belakang. Terus masuk ke pintu belakang ya. Yang tu pun cikgu-cikgu sekolah mengadapkan murid-murid, memang kena masuk ke depan minta izin, bagi salam, mau cikgu benarkan masuk, masuk. Yang kita biasa buat. Malah bersama Rasulullah, orang munafik masuk buat tak tahu ya. Jadi maksud dia mereka sombong, mereka sebenarnya nak menyakiti hati Rasulullah SAW. Itulah yang dimasukkan dalam ayat yang berkenaan mengenai sifat orang munafik yang tak suka kepada Rasulullah SAW. Berlainan dengan orang mukmin dan seperti mana yang Ustaz Muhammad Hazli sebutkan tadi, Rasulullah mengenali orang-orang munafik. Kalau kita sekarang ni kita tak kenal siapa munafik, walaupun kita tengok macam kata dia ni orang fasik ataupun ada dalam hati kita baca dengan kita tahu, kita baca sifat-sifat munafik, tengok macam ada pada dia, tapi kita tak boleh kata, kita pun tak tahu akhir kesudahan dia macam mana. Kita sendiri akan jadi macam mana kesudahan kita nanti bila kita meninggal dunia. Adakah kita akan meninggal dalam keadaan yang Allah redai ataupun tidak. Jadi kita tak boleh kata kepada orang. Hanya Rasulullah SAW saja yang boleh mengenali orang munafik. Jadi demikianlah sedikit yang saya dapat daripada apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Azli. Alhamdulillah
Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi berkongsi kepada kami sedikit maklumat untuk kita jadikan sebagai bimbingan ataupun panduan untuk kita dalam dalam mengharungi kehidupan kita, insya-Allah. Jadi seterusnya sebelum saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang atau berinteraksi dengan ustaz kita, jadi sukarlah saya rasa kita berkenalan dengan Ustaz Du, kerana semua untuk pengetahuan Ustaz Azli memang setiap malam kita jemput ramailah ustaz daripada sekarang ni dah 179 sini dah, ramailah 100 lebih dah orang ustaz yang kita jemput, ustaz-ustaz yang berbeza. Kalau boleh kita cuba dapatkan setiap hari ustaz yang berbeza daripada kalangan ustaz yang baru dan juga ustaz-ustaz yang dah senior. Sebab tu tengok tadi ada yang profesor apa semua, sama ada yang profesional ataupun yang ustaz-ustaz semua je kita sebut yang mana kita kenal, yang diintroduce oleh kawan-kawan dalam program ni. Itu yang kita jemput, yang kita kenal. Jadi yang mana datang kita sudi, jadi secara tak langsung kita dapat berkenalan dengan ramai orang yang baik, insya-Allah. Jadi bagi memotivasikan ahli jemaah untuk bersembang nanti, eloklah kita kenal dengan Ustaz Muhammad Azli Johari kita ni. Jadi seperti mana yang tadi Ustaz sebutkan dan juga saya sebutkan tadi, semasa zaman persekolahan dulu, di sekolah menengah Ustaz belajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di sekolah menengah kebangsaan agama SMKA Negeri Tebal. Setahun di Seri Sentosa, menumpang di Sentosa, kemudian sambung di SMKA tapak SMKA sendiri dekat Jalan Pematang Tok Mahat tu, selama 4 tahun sampai tingkatan 5 selesai di SMKA. Jadi ini adalah kumpulan pertama anak bersulung SMKA yang betul-betul daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, iaitu kemudian tapi saya tak tahu Ustaz, tak ingat dah Ustaz ni asal di mana, sekolah rendah di mana pun saya tak ingat dah, kampung tang mana pun tak ingat dah. Nanti nak minta Ustaz cerita sikit, mungkin apabila Ustaz cerita mungkin ada orang kampung kat sini. Untuk mengetahui Ustaz, ahli jemaah dalam program ni bukan orang Surau Taman Jawijaya saja, memang kita buka program ni kepada umum. Jadi mukata ada yang daripada Selangor, daripada Rustak, daripada Buntak, daripada rata tempat jugalah. Selain daripada memang ada daripada Taman Jawijaya, ada juga daripada luar. Jadi mungkin kenal, mungkin ada yang kenal, ada daripada Guak Pau dan sebagainya, mungkin ada kenal Ustaz. Jadi nanti Ustaz dia ceritalah daripada mana, kemudian apa sekolah rendah di mana. Kemudian yang saya tahu selepas SPM, saya dengar berita kata Ustaz masuk ke Kuzat. Betul ke tak betul tak tahu. Jadi nanti Ustaz cerita. Lepas tu di mana Ustaz menyambungkan pelajaran dan sekarang ni Ustaz buat apa? Adakah betul-betul Ustaz adalah seorang guru agama ataupun sebagainya. Sebagaimana apa yang Ustaz perkhidmatan Ustaz sekarang, wallahualam saya pun tak tahu. Jadi saya sendiri pun tak tahu dari segi perkembangan Ustaz. Seterusnya saya dengar cerita kata lambat kahwin. Tak tahulah kahwin tak kahwin lagi. Jadi wallahualam mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Dah ada berapa anak ke ataupun boleh kahwin lagi ke? Pasal dengar kata Ustaz lama. Jadi wallahualam saya tak tahu ni. Mungkin ahli jemaah ni pun boleh dapat tahu dengan tu. Jadi saya rasa eloklah Ustaz buat taruh sikit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selepas saya bersekolah di SMKA Limau Tebal, saya melanjutkan pelajaran pelajaran ke Terengganu, Kuza. Kemudian selepas ke Kuza saya pulang ke Kedah. Sebab ketika tu mak ayah saya, keluarga saya beli rumah di Lunah, Kulim. Jadi saya sambung mula ambil Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM. Sebuah sekolah lah. Lepas habis STAM tu dapat keputusan boleh lah. Kata bagus pun taklah bagus mana, saya terus melanjutkan pelajaran ke Mesir. Pasalnya
Saya tak terfikir pun nak pergi ke Mesir. Tapi dan isu flight tu, saya ingat lagi isu flight nak ke Mesir tu, arwah mak saya lah. Arwah mak saya baru meninggal lah dalam 2 tahun 3 tahun ni. Dia sebut kat saya, kalau tak mau pergi ke Mesir tak apalah, kita cancel. Dia pujuk saya sampai barang duk kemas bawa dalam beg. Dia suruh mak besarlah dia nak lepas anak. Jadi saya pun tetap kerah hati lah, cuba kerah hati untuk ke Mesir. Dengan sebab dorongan yang bapak ayah saya bagilah. Mak saya pun melepaskan saya dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan lah. Hati seorang mak dia nak lepas anak, biasalah. Semua orang faham. Jadi selepas pulang ke Mesir, saya pernah mengajar sementara di salah sebuah sekolah menengah agama swasta di Kulim. Dan seterusnya saya berhenti di situ. Sekarang ni saya berkhidmat di salah sebuah sekolah kafar di Tasik Junjung. Berdekatan dengan sekolah agama ACBK Ar-Razi, kalau tuan-tuan tahu lah. Dekat Tasik Junjung tu satu sekolah agama. Dia ni tarikh sebagai diangkat sebagai ACBK Ar-Razi. Jadi saya mengajar di kafar belakang tu lah. Bukan Ar-Razi, di kafar belakang tu. Dan mengajar ilmu kat orang lain, ilmu tak tahu mana, ajak budak kafar. Tentulah. Jadi sekarang ni saya menuntut mengajar ni primat di kafar lah. Dan seperti ni yang Cikgu Rahim sebut, ya betul, saya berkahwin agak lewat lah. Agak lewat berumah tangga. Pada usia 35 tahun saya bertemu jodoh dengan isteri saya yang merupakan salah seorang guru kafar yang baru masuk kafar ketika itu. Saya baru masuk kafar, dia baru masuk kafar dan dia bertemu jodoh dengan saya. Pada ketika tu saya tak terfikir dia pun nak kahwin, tanya. Tapi bila arwah mak saya tahu, hati mak ni dia minta sangat nak pergi rumah isteri saya lah. Dan dia pun pergi dengan ayah saya buat urusan untuk pertunangan. Selang lepas habis kami akad nikah, saya ingat dalam tak sampai setahun kot, dalam 5-6 bulan lepas tu arwah mak saya pergi meninggalkan saya lah, dan adik-adik saya. Lepas tu saya fikir balik, mungkin ada sebab hikmah arwah mak suruh saya cepat-cepat kahwin. Sebab tidak ada tanda-tanda mak saya ni dia nak meninggal. Tidak ada tanda yang mak saya ni nak meninggal, dan dia minta saya kahwin sungguh-sungguh lah dengan isteri saya sekarang ni. Dan tu adalah gerak hati dia bahawa isteri saya kahwin sekarang ni adalah isteri yang terbaik bagi dia lah. Walaupun kami baru kenal tak lama lah dengan isteri saya ni. Dan kami dikurniakan dengan seorang anak lah. Ibu saya sempat ketika tu tengok cucu dalam perut lah. Masa tu usia kandungan anak saya 5-6 bulan kot. Ke 4-5 bulan saya ingat. Lepas tu mak saya pun meninggalkan dunia ni lah ketika bulan Ramadan. Ketika tu saya ingat lagi 9 hari lagi nak raya. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Lagi 9 hari lagi nak raya saya ingat. Meninggalkan kami dalam keadaan mengejut selepas melakukan pembedahan operation di salah sebuah hospital swasta di Sungai Petani, dan dipindahkan semula ke hospital Sungai Petani. Ketika tu mak saya dah agak teruk lah, dan 9 hari lagi nak raya saya ingat, nak sambut Aidilfitri Syawal. Mak meninggalkan, ibu kami meninggalkan kami semua lah dalam keadaan kami ni. Masih mengharapkan lagi kasih sayang seorang mak lah. Jadi sekarang ni seorang anak lah, saya dikurniakan seorang anak lelaki lah. Saya 4 orang adik-beradik, 2 lelaki dan 2 perempuan. Adik saya yang bongsu sekali tu baru je bernikah. Perempuan tu baru bernikah, baru je kahwin, baru ni. Itulah. Jadi ada sebarang soalan saya buka. Ada cikgu? Asal Ustaz di mana? Asal mula-mula
masa sekolah rendah dulu, asal kampung Ustaz di mana? Sebelum pindah pergi saya dulu membesar di Kuala. Saya dulu ketika kecil dulu saya membesar di Kuala Lumpur tu. Saya membesar di Rawang, Kajang. Kemudian saya sempat bersekolah di Sekolah Kebahasaan Jalan 6 Bandar Baru Bangi, Selangor. Tahun 1 saya ingat sempat dalam 5-6 bulan kot. SK Jalan 6 Bandar Baru Bangi. Saya ingat tahun 1 sempat dalam 5-6 bulan saya ingat tahun 1 tu. Kemudian ayah berpindah ke Pulau Pinang. Pindah ke Pulau Pinang. Saya bersekolah di menyambung persekolahan di SK Sekolah Kebahasaan Teluk Air Tawar. Bersama-sama dengan Ustaz Fuad, sahabat saya juga yang kami sama-sama sambung ke SMK di Montebai. Sekarang ni Cikgu Fuad atau Ustaz Fuad lah. Dia sekarang ni saya ingat dia pegang jawatankuasa pengurusan Masjid Padang Gali. Kemudian bersama-sama dengan Allahyarham, sahabat kami yang kami kasih, Cikgu Ismail yang baru meninggal baru ni. Kami sama-sama lah. Kemudian dengan sahabat saya Ustaz Hafiz Allah ni dulu kecil-kecil ahli-ahli orang dia. Kemudian dengan seorang lagi sahabat saya, sahabat kami semua iaitu Nik Nur Hafizah. Dia pun ada, saya pun ingat yang tu lah. Kalau ada saya terlupa, kawan-kawan ni terlupa, tolong ingat saya. Saya ni payah nak lupakan kawan. Jadi saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Teluk Air Tawar satu. Dan lepas sekolah SK Teluk Air Tawar tu, saya hampir-hampir masuk sekolah menengah, hampir-hampir sama mengaji tingkat 1 di sekolah menengah agama, orang panggil Matang Tok Bugis di Kota Kuala Muda. Dah borang dah, tiba-tiba dapat surat tawaran lanjutkan pelajaran di SMK di Montebai. Saya pun kata tak apalah, silah borang, ambillah borang, masuklah SMK di Montebai. Lepas saya pun tolaklah borang sekolah menengah agama Matang Tok Bugis. Sekarang ni orang panggil Mata Mahmud, Kota Kuala Muda saya ingat. Macam itulah. Itulah keadaan pendidikan saya lah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Azli Johari. Jadi tak salah lah kalau saya panggil Ustaz. Memang betul pun. Latar belakang pengajian sampai dah ke Mesir belajar bidang kaitan dengan agama, insya-Allah. Jadi bolehlah kita panggil Ustaz. Saya pun mula-mula fikir Azli ni belajar bidang apa. Jadi malam ni terjawab, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi untuk pengetahuan Ustaz Muhammad Azli juga, dalam grup Google Meet sekarang pun ada kawan-kawan Muhammad Azli ni. Ada Muhammad Hafiz Ali bin Muhammad Anwar ni, ada Muhammad Amir Hashim. Jadi saya nak bagi dulu laluan kepada Muhammad Hafiz Ali untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Muhammad Hafiz Ali yang merupakan Presiden Majlis Beria di Pulau Pinang. Sedikit interaksi, silakan. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ustaz Azli. Kami ni sebenarnya banyak cerita Cikgu. Kalau nak cerita ni saya takut nanti dia tak boleh bagi ceramah lagi. Yang paling saya ingat, Ustaz Azli ni dia duduk belakang saya masa kami darjah tingkatan 1 di SMKA ni Montebai ni, kami satu kelas. Dia duduk dekat belakang. Yang paling hebat dia ni masa tingkatan 1 ni, dia antara orang yang selalu bagi kami pinjam buku latihan. Buku teks. Biasalah bila baru masuk tingkatan 1 ni, kita jarang-jarang nak beli buku latihan duk berpandu pada buku teks sekolah kan. Jadi Hazli antara orang yang selalu bawa buku daripada buku-buku tambahan tu yang kami boleh jadi rujukan lah. Tu yang bagus dia dengan kami ni. Lepas tu bila meningkat dewasa ni, yang paling utama saya dengan dia ni, dia banyak terlibat dengan alumni lah. Dia bersama bila ada saja program, ada aktiviti ni, saudara Hazli selalu dengan kita lah. Tu yang bagusnya dia.
Dan insyaAllah saya yakin dan percaya jemputan cikgu pada malam ni, Ustaz Azli insyaAllah dia boleh kongsi ilmu banyak sebab dia ni cikgu, dia suka simpan ilmu dah. Bila duduk sembang dengan dia baru dia kongsi. Tu yang bila cikgu jemput macam ni, saya pun nak masuk juga sebab kadang-kadang ilmu dia ni jangan-jangan dia kongsi dengan kami. Hopefully dia boleh kongsi lah dengan kita semua pada malam ni insyaAllah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad Hafiz Anwar Ali yang berinteraksi sebentar tadi. Saya juga nak jemput seorang lagi kawan Ustaz Muhammad Azli kita, Muhammad Amiruddin Hashim. Silakan Muhammad Amiruddin, sedikit interaksi dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Saya tengah drive. Saya tengah drive ni. Saya Ustaz, apa dia nak berkongsi. Sebelum tu terima kasih Cikgu Abdul Rahim dan tuan-tuan perempuan pendengar yang lain sedikit sebanyak tentang sahabat kami Azli ni. Macam mana yang ni lah tadi sahabat saya Hafiz Ali cerita tadi kan. Cuma dia kalau perwatakan, kalau kita tengok dia ni, dia pendiam, tapi yang kalau kita tanya dia, insyaAllah ada jawapan lah. Dari segi kita kita nak tanya soal agama semua tu, dia insyaAllah ada jawapan. Kami pun dalam grup pun banyak ada juga yang tanya kan. Sama-sama ambil manfaat lah daripada saudara ni, Ustaz Azli ni, saudara kami ni. Lebih kurang macam tu juga. Saya nak cerita, saya kata apa je nak. Jadi pengalaman membesar sekali, belajar sekali di SMKA di Muntebai dari umur 13 sampai sekarang ni. Pada saya kata Azli ni bukanlah seorang yang macam mana Hafiz Ali cerita tadi lah, dia bukan kata berat tulang lah, maksudnya dia rajin. Dia akan bantulah kawan-kawan sedaya upaya dia kan. Macam mana yang kawan-kawan perlukan bantuan tu, insyaAllah dia cuba ikhtiar lah. Macam tu lah orang-orangnya tu kan, yang saya boleh cerita je. Okey, terima kasih. Terima kasih. Muhammad Amiruddin. Lepas ni nak panggil Ustaz. Lepas ni nak jemput Ustaz Muhammad Amiruddin Hashim pula. Saya minta maaf cikgu. Saya tak ada kepakaran dalam bidang agama ni. Saya tak ada kepakaran, saya pun masih belajar dengan kawan-kawan semua kan. Okey, terima kasih. Memandu dengan berhati-hati. Selamat sampai tujuan. Baik. Dia banyak cikgu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan, memang semasa belajar di SMKA dulu pun, semasa saya mengajar di sana, memang kenal lah juga Azli ni. Antara yang disebut tadi, dia bukanlah yang suka bersembang kabung macam tu. Tetapi perwatakan dia memang senyap dan suka membantu. Selain daripada tu, semasa kenalan saya dengar cerita-cerita dia bercerita nak menjadi ahli politik. Memang suka nak bercakap. Nak berceramah pun memang suka bercakap. Pada kita dengar tadi, memang pandai bercakap. Memang boleh bercakap. Boleh di tengah. Seperti mana kawan-kawan dia sebut, kalau kita tanya, insyaAllah boleh jawab kepada kita, insyaAllah. Jadi kerana memang seorang yang suka mendampingi masyarakat lah. Wallahualam, saya tak tahu adakah terlibat dengan NGO dan sebagainya dalam itu, wallahualam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah kenal ceramah kita pada malam ni. Jadi saya nak buka tuan pula untuk berinteraksi. Silakan Haji Yaakob nak mulakan itu. Terima kasih Tuan Haji Rahim yang telah menafsirkan penghabisan ayat surah An-Nur dan permulaan Al-Furqan. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Diterangkan oleh Abu Musa bin Ash'ari tadi tentang perumpamaan yang
disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi keempat-empat itu adalah untuk panduan kita lah. Jadi dalam majlis ilmu tu. Jadi dalam satu majlis, apakah panduan yang boleh Ustaz berikan kepada kita semasa dalam majlis itu? Ada juga sahabat kita yang datang lewat dan ada yang keluar awal. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita membuat seperti apa yang dilakukan oleh dalam ayat yang kita baca tadi, yang ayat 63 dan 62 itu. Itu saja Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan soalan tadi daripada Tuan Haji kita berkenaan dengan ada di kalangan ahli jemaah yang dia datang awal, kemudian dia majlis tak habis lagi pun dia keluar awal juga. Kadang dia keluar tu tanpa minta izin. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Baik, cara nak selesaikan ialah dengan cara kita yang pertama kita sangka baik lah. Boleh jadi dia ada urusan yang penting untuk dia keluar. Tapi budaya kita orang Malaysia ni, sebab tu ulama bila mengaji dia penting kat adab. Budaya kita orang Malaysia ni dia tak sampai tahap tu. Kalau orang mengaji betul-betul, contohnya mengaji di madrasah, di mahat-mahat, di pondok-pondok, dia duduk berguru dengan guru yang betul. Dia mengaji adab dulu, dia faham. Dia nak keluar daripada satu tempat dia belajar tu, tengah guru dia mengajak, dia akan angkat tangan dan guru dia akan tunjuk isyarat tangan untuk benarkan dia keluar. Tapi budaya kita di Malaysia ni tak sampai tahap tu. Lepas tu saya ingat ada seorang tok guru kita lah. Seorang tok guru kita, saya tak mau sebut nama apa. Dia mengajak di Malaysia, dia orang Indonesia, dia mengajak di Malaysia. Setiap kali dia mengajak di masjid, orang Malaysia ni dia suka kaki lentang ke depan dan suka bersembang untuk guru mengajak. Jadi tok guru kita ni dia bisa mengajak. Dia bisa mengajak dan mengaji dalam keadaan duduk tertib, beradab. Bila kata dia tegur, habis berhenti orang tua-tua. Jadi keadaan Malaysia ni tak sama. Situasi, sebab tu ulama kata sebelum kita belajar ilmu, kita belajar adab dulu. Tu yang pertama, kita sangka baik lah. Kemudian yang kedua, kita cuba bercakap dengan dia secara berdepan di belakang lah. Tu antara hikmah yang kita tunjuk, bukan bercakap di depan, kita duduk di depan mikrofon, kita marah-marah dia. Itu akan menyebabkan dia jauh daripada surau atau masjid lah. Yang ketiga, mungkin kita boleh ketika kuliah ataupun ketika penyampaian sedikit ucapan kita di surau atau masjid, kita boleh bercakap secara umum. Bukan cakap secara khusus kena pada orang batang tubuh orang tu. Secara umum, supaya semua orang tak terasa. Supaya tak ada orang yang terasa. Itu juga apa yang Nabi buat lah. Nabi buat, ada satu kisah kita dengar kisah seorang di kalangan sahabiah Nabi, perempuan di kalangan orang perempuan, sahabat Nabi di kalangan orang perempuan, di kalangan orang perempuan sahabiah. Dia nak minta izin. Dia nak minta suruh tanya kepada Nabi, boleh tak dia nak guna harta dia untuk tanggung nafkah suami dia. Dia kata kat sahabat tu, hang turun tanya. Tapi jangan pergi rontok, hang terus tanya direct ke Nabi. Sebab dia nak jaga maruah suami dia. Sedangkan tidak ada masalah sekiranya isteri redha. Tapi benda aib ni kita kena jaga. Dia boleh tegur secara berhikmah, bukan dengan cara kita pergi cakap depan tu. Tak lagi bila cakap dia tak jadi cerita. Dia akan jadi cerita lain lah. Dia mula lagi dia tak puas hati di belakang, kemudian dia kumpul geng grup, kemudian akan jadilah satu masalah. Cuma kita tengok masjid dah ada pemilihan di masjid berkelahi. Geng tu aku nak geng aku, geng tu aku nak geng aku. Cukuplah kita kata berkelahi ni cukuplah di kalangan politikus atau orang politik. Kita jangan duk ambil beratlah pasal benda tu. Okey, kita cuba ikut cara dakwah Nabi lah. Dakwah secara aman, dakwah tanpa sebarang menyebarkan sebarang aib manusia. Allahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, puas kita dengar penjelasan yang Ustaz berikan. Alhamdulillah, terbaik saya rasa kaedah yang digunakan untuk apa mendidik ataupun menasihati orang yang apa supaya beradab ni kita pun sendiri kena beradab. Jadi Ustaz tadi ada guru di Malaysia ni, saya rasa Ustaz Al-Nuruddin Al-Panjari Al-Maki. Memang saya dengar cerita macam tu kalau dalam majlis dia memang kena jaga adab. Ya, Jadi memang dia maksudnya dia dah didik orang semua, ada adab semua. Jadi secara umum semua orang tahu. Jadi oleh sebab tu kalau ditegur pun kita kena terimalah pasal sebab dia dah bagi tahu. Itu yang kita dengar beritanya. Jadi seterusnya mungkin Hajar Salbiah teringin nak berinteraksi dengan Ustaz. Rasanya tak. Yang ini yang terakhir dah sebab kita nak dekat pukul 11 dah ni. 10.56. Jadi silakan Hajar Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nampak jam Ustaz punya apa internet tak bergerak. Suruh berhenti lah tu. Kita tunggu Ustaz. Nampak internet dia tak bergerak. Ustaz baru join balik. Okey. Silakan saja Sabiah. Assalamualaikum Ustaz. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Saya nak tanya sikit. Bolehkah Ustaz bagi secara ringkas perbezaan antara orang munafik dengan orang kafir? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Beza antara orang munafik dengan orang kafir ni. Orang kafir ni yang pertama mereka terang-terang langsung tidak menyebut kalimah syahadah daripada awal sekali. Tapi orang munafik ni mereka macam kita juga mengucap dua kalimah syahadah, duduk dengan kita, puasa macam Ingat buat. Dengar. Yang pertama beza kita dengan orang kafir ni, orang munafik ni beza dia. Orang kafir ni mereka memang terang-terang tidak mengucap dua kalimah syahadah macam kita. Mereka memang terang-terang menyekutukan Allah. Mereka tidak menyembah Allah Ta'ala. Tapi orang munafik ni mereka mengucap dua kalimah syahadah macam kita. Mereka sebut mereka beriman dengan Allah dan Rasul. Mereka puasa macam kita juga, duduk macam kita juga, baca Quran macam kita. Tetapi dalam hati mereka mengaku bahawa mereka tidak senang dengan agama Islam. Itu beza antara orang kafir dengan orang munafik. Cuma bezanya di akhirat kelak ulama berbeza-beza pendapat. Ada ulama kata orang kafir dengan orang munafik ni esok di akhirat, esok di pada masyarakat kelak mereka akan dihimpun sekali dalam satu neraka. Ditempatkan di neraka yang paling bawah sekali. Itu antara pendapat ulama lah. Maknanya orang kafir, orang munafik ni macam mana sekalipun perlakuan mereka macam orang Islam mukmin yang betul, tak samalah dengan mukmin yang betul. Macam mana sekalipun dia buat baik, orang munafik ni mereka menyembunyikan kejahatan mereka dalam diri mereka. Di akhirat esok mereka tetap masuk ke dalam neraka. Masuk macam mana? Masuk, ada orang kata masuk selama-lamanya. Berbeza dengan orang Islam. Orang Islam ni dia buat jahat macam mana pun, dia bunuh orang ke, dia berzina ke, bila kata di neraka esok, di pada masyarakat esok masuk dalam neraka, lepas habis menjalani tempoh hukuman, maka dia dimasukkan semula ke dalam syurga. Itu dah cerita panjang lah kisah orang Islam yang jahat di dunia. Bila kata di pada masyarakat masuk dalam neraka, lepas habis tempoh hukuman di dalam neraka, maka dimasukkan semula ke dalam syurga. Bila kita majlis kitab tauhid ada cerita dalam bab ni, masalah ni lah. Tapi beza dia apa? Orang Islam ni, orang Islam yang beriman ni, orang Islam yang buat jahat di dunia ni, beza dia lepas dia habis hukuman dekat dalam neraka tu, bila dia nak masuk dalam syurga, lepas habis hukuman dia di neraka masuk dalam syurga, kawan-kawan dia dalam neraka
tengok ada dalam syurga ni, tengok dia pelik. Hang ni mana tak pernah nampak pun. Di dari dia tu ulama kata ada kesan-kesan dia pernah kena siksa di neraka. Tapi habis dalam hukuman dia tu untuk orang Islam. Tapi orang munafik ni mereka tetap kena hukum selama-lamanya. Allah sebut selama-lamanya duduk dalam neraka. Takkan keluar. Duduk dengan siapa? Duduk dengan orang kafir sekali. Tu beza dia lah. Kemudian antara perbezaan yang lain, sikap mereka bila bercakap dia bersuka bohong, dia kata buat perjanjian dia suka khianat. Dia adalah beberapa sikap mereka yang Nabi sebut. Ada yang disebut 4 sikap yang mereka suka buat. Antaranya bila buat perjanjian dia khianat, dia bercakap bohong dan sebagainya lah. Itu beza antara orang kafir, orang munafik dan orang Islam yang jahat. Itulah. Apa dah? Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Sama. pencerahan. Alhamdulillah. Selesailah sudah interaksi kita pada malam ni bersama Ustaz. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dengan Ustaz dan juga kepada Ustaz yang menjawab soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya, insya-Allah. Jadi saya nak umumkan pula untuk tetamu kita pada malam esok, untuk pengetahuan semua. Tetamu kita untuk malam esok pula adalah Ustaz Muhammad Fadil Alias. Itu Ustaz Muhammad Fadil Alias ni sebenarnya dah pernah sekali bersama kita. Ni merupakan saya rasa dia merupakan pemimpin ataupun pengurusi wadah negeri Pulau Pinang akan bersama kita pada malam esok. Jadi untuk malam ni, penutup pada program malam ni, saya nak mohon kepada Ustaz seperti mana biasa, kuliah di masjid, di surau dan sebagainya, kita akan tutup dengan doa. Jadi saya nak minta Ustaz bacakan doa untuk kami aminkan bersama supaya kita semua boleh kesejahteraan dan juga boleh jadi kejayaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi silakan Ustaz dengan doa untuk kami aminkan bersama. Silakan. قال ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا من صغير ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من أمتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا اللهم آتنا في كل حين أفضلا ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, selesai dah program kita pada malam ni bersama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Azli bin Johari. InsyaAllah mungkin kalau ada rezeki kita boleh lagi bersama Ustaz pada masa akan datang. Kita ada lagi lebih daripada satu siri lagi untuk kita jalani, insyaAllah. Jadi sebagai penutup kita pada malam ni, marilah sama-sama kita baca doa khatam Al-Quran secara bernasyid. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman Allahumma zakirna minhu
آناء الليل وأطراف النهار وجعلنا حجة يا رب العالمين. وبالله